Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya hari ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia. Apa khabar Tuan Eksan Sayuti? Alhamdulillah hadir bersama pada malam ini. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Saudara Badrul Hisham, Bob, apa khabar Bob? Saudara Zamari Asi, selamat malam. Saudara Ahmad Muhaini daripada Subang Jaya, saudara ya. Saya rasa Subang Jaya hujan tak petang tadi. Saudara Ahmad Muhaini, saudara Avash. Begitu juga saudara Puan Mira Harun, Pendekar Mata 1, Mata 2, Mata 3. Salam kabare tu. Wah, waras. Jani Aisyah, Jani Asinah. Sevensky Brutaus, Waalaikumsalam. Saudara Ramli Sukardi dari Melaka, apa khabar orang Melaka? Mudah sihat walafiat, harap tak ada hujan. Saudara Mat Faizi, Mat Fizi dari Terengganu, jangan ke laut ke? Musim terkujuh. Naimah Hamzah, begitu juga Faizal Acol, salam satu Malaysia. Saudara Mat Spana, Assalamualaikum untuk teman-teman, salam pencerahan. Begitu juga saudara Abdul Karim, saudara Paipon. Apa yang kontroversi hari ini, Paipon? Saya nak tengok apa pula komen anda nanti. Begitu juga ada saudara Guardian Lon, apa khabar? Selamat salam satu Malaysia. Saudara Samad Supian, saudara Mat Asri Dir, Yang Maya, apa khabar? Waalaikumsalam. Zulkifli, salam dari Penang mai no. Kena roti canai lega tu. Nurihan Ramli, Mak Syah daripada Bandar Teknologi Hijau Melaka. Saudara Arif Syah, saudara Rais Haris, Rosli Muhammad, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar dengan orang-orang Kelantan dah? Mudah-mudahan jangan duk main air ya, musim-musim hujan ni dah. Saudara. Baik, kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah selepas usai ini akan saya santuni bila ada kesempatan. Bersama kita doa. Yang penting pada saya, like, share and subscribe. Jika ada satu gangguan pada ini kita punya pencerahan melalui Facebook, silalah subscribe ini Instagram. Saudara, Instagram sama juga Amir Hijaz Fans. Saudara, terima kasih saudara Ridwan. Apa khabar saudara Ridwan? Baik saudara. Hari ini merupakan hari yang ke-658 saudara. Hari ini 658. Negara kita dicenggang oleh virus corona. Dan hari Rabu 5 Januari 2022. Sudah pun 5 hari berlalu untuk tahun ini saudara yang kita lalui bersama, dan doa saya agar anda semua sihat walafiat. Menurut laporan daripada saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya hari ini ada peningkatan. Sebab semalam 2,842 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tetapi hari ini adalah 3,270, menjadikan jumlah terkumpul sudah 2,773,156 orang. Semalam kematian 31 orang saudara. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan untuk bulan ini, itu untuk 5 hari ini adalah 15,070 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Terima kasih saudara Rio yang tidak sunyi-sunyi sentiasa menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Baik saudara, saudara Mito Biti, Hasna Jaafar bin Haji Arsyad. Jangan lupa saudara, ini adalah segmen e-commerce. Pendek saja saudara, jangan risau. Kerana bagi mereka yang punya produk ataupun bahan-bahan untuk diwar-warkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0171304141. Al-Azhar sibukkanlah dia dengan haruman setangi bakurnya. Dan di samping itu bolehlah memesan wangi-wangian haruman parfum. Baunya seperti kita berada di Timur Tengah. Kalau tanya dengan saya menggunakan jenama Amir Khud, pati kepada kayu gaharu Al-Khud, iaitu Amir Khud saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farahah di talian 0177114300 untuk mewawarkan produk saudara ataupun untuk memesan dendeng manis Siti Farahah. Musim hujan, makan dengan nasi, alhamdulillah sedap saudara. Begitu juga bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, boleh menghubungi Syauqi dari syarikat Kizinis untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar.
anggur cherry, buah kiwi, apple, limau, semuanya manis-manis belaka. Harga di bawah pasaran dan buah-buah tersebut akan sampai ke rumah saudara. Tapi ini untuk Lembah Kelang saja saudara ya, bukan menggapai kepada kawasan yang lain. Itulah saja setakat ini e-commerce kita hari ini. Usaha e-commerce seperti biasa saudara, kita masuk ruangan tazkirah. Saya ada sedikit kesegaran tetapi masih lagi panas badan. Saya balik dari Langkawi ni letih lagi. Saudara Awi Umar, malam ni jangan jerit-jerit tu. Nanti sengit songkok. Baik saudara, sedikit tazkirah singkat. Kerana tidaklah dimaksudkan memiliki tunggangan. Itu dikhususkan bagi mereka yang mampu membelinya. Jadi kalau saudara bila bercakap soal tunggangan itu bukan semestinya saudara membelinya, tapi cukup kalau saudara menyewanya ataupun menaiki dengan membayar tambang dan sebagainya. Seperti mereka yang mampu menyewa atau menyewa apa-apa yang boleh menyampaikannya. Ini khusus untuk mereka yang mahu mengerjakan ibadah haji, sama ada menaiki kapal terbang, kapal layar, kereta dan sebagainya saudara. Kerana berkata Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, kerana mereka menyebut bahawa Umar Ibn Al-Khattab, iaitu Khalifah Islam kita yang kedua, berkata, "Mau saja aku menghantar beberapa orang lelaki ke bandar-bandar untuk menyiasat sesiapa yang tidak menunaikan haji, agar mereka ini dikenakan jizyah. Kerana Allah SWT berfirman, barang siapa yang kufur, iaitu ingkar kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, kerana Allah tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk." Jadi kalau saudara walaupun tidak mempunyai kenderaan, tak perlulah beli kapal terbang, tak perlulah beli kapal laut, cukup sekadar menyewa atau membayar tambang. Itu menurut unjuran Islam, bukan mestinya saudara memiliki unta dan sebagainya baru pergi ke Mekah, tidak. Cukup sekadar menyewa. Itu saja saudara. Apa khabar saudara Abdul Halim Majid dari Langkawi? Tak ramai orang kat atas feri. Saudara Abdul Halim Majid, saya pergi ke Langkawi tadi ramai, penuh juga. Tapi tak tahulah, mungkin hari ini hari Rabu, belum lagi musim cuti saudara Majid. Saudara Halim, saudara Riza Manda, saudara Hisham Hishi, Nur Hemi. Dan seperti biasa, usai tazkirah yang singkat, kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Katanya, adik-beradik, itu saudara kita, seibu, sebapa dan sebagainya, adik-beradik itu ibarat dahan pokok. Berbeza nasib mengikut rezeki masing-masing. Memanglah ada abangnya dia doktor, ada adiknya orang kerja biasa, ada adiknya jadi tokoh korporat, abangnya hanya guru sahaja biasa ya. Jadi adik-beradik ibarat dahan pokok, berbeza nasib mengikut rezeki masing-masing. Namun pohonnya masih satu, akarnya masih yang sama. Walaupun jauh, walaupun bergaduh, sampai masa tetap akan bersatu. Jadi itulah artinya talian persaudaraan kita dalam sebuah keluarga. Kerana itu santunilah keluarga saudara, kerana adik-beradik kita telah ibarat dahan. Sebuah sepon pokok, saudara kita ibarat dahan. Masing-masing ada peranan dan sebagainya. Okey saudara, terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara katanya. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan kerja. Dapat tak dapat soal lain saudara. Dan saya harus berpesan kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had. Kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ingat itu saudara, berhati-hatilah kita. Jadi saudara Perik Zamanda, PM tak bagi keluar duit ke LSP adalah sangat-sangat tidak wajar dan tak masuk akal. Sekejap lagi kita santuni saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah bukan masa main wayang. Ini bukan masanya main wayang. Rakyat tengah susah ni saudara. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan, perlu kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil mengantar kiriman pantunnya siang tadi. Di samping buku-buku, beliau menerbitkan sebab 14 buku untuk khusus untuk pantun. Saudara boleh layari alam maya Pak Nazil Hashim Muhammad. Nazil Hashim Muhammad
sudah akan dapat melihat buku-buku yang selain dari buku pantun, beratus buku-buku karya beliau, saudara. Tapi bukan buku-buku cinta, bukan novel-novel cinta, tapi novel perjuangan dan sebagainya. Kata Pak Nazil, ikan ketang si ikan puput, di balik alih garam ditabur. Akar batang pokok mereput, manakan boleh daun menyubur. Astagfirullahaladzim. Ketang sini ikan, saudara. Dia wanita berbintik-bintik, itu ikan ketang. Bukan kentang, bukan ketang. Ikan ketang si ikan puput, di balik alih garam ditabur. Akar batang pokok mereput, manakan boleh daun menyubur. Kalau akarnya, batangnya dah reput, macam mana nak tengok daunnya subur? Begitulah dalam sebuah negara kita ini. Mengikut kata Pak Nazil, kalau negara kita, pemimpinnya, rakyat akar umbinya dalam keadaan mereput, macam manalah kita nak tengok negara kita ini subur dan bahagia. Katanya lagi, asyik memandang si abang bujang, itu tanda sudah mengena. Kalau pandang berlalang panjang, kalau padang berlalang panjang, tentu tiada orang nak guna. Kalau padang tu lalangnya panjang, siapa nak guna? Kalau negara kita ni penuh dengan semak samun dengan permasalahan, siapa nak datang negeri kita? Itu maksud pantun Pak Nazil. Asyik memandang si abang bujang. Romantis juga Pak Nazil ni. Itu tanda sudah mengena. Itu zaman dulu-dulu lah saudara. Bila kita bertemu dengan si dia, kalau dia mulalah dia asyik pandang memandang, pandang-pandang dan jeling-jeling. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti pada kita untuk penghayatan kita bersama. Begitu juga jangan lupa anak muda dari Perak Tengah, Saudara Nordin Malik. Cuma beliau bimbang melihat kecelaruan dalam kepimpinan pemuda sebab beliau merupakan anak muda. Kerana katanya dalam keadaan sekarang ini bercelaru sungguh pimpinan pemuda hari ini, kerana masing-masing berebut untuk mencari ghanimah jawatan, harta dan sebagainya. Sebab itu dalam pantun kirimannya, Saudara Nordin Malik mengatakan, memang sedap makan kerang, ikan sedap banyak tulang. Apa dia harap pemimpin sekarang? Dapat jawatan, taring pun hilang. Jadi pemimpin sekarang nak harap macam mana? Dapat jawatan, dah hilang taring. Sebelum mendapat jawatan, macam-macam lah. Belum hebatnya sebagai pejuang. Tapi akhirnya bila dapat jawatan, taringnya pun hilang. Katanya lagi, KLCC berdiri megah asal dahulu, penuh hutan. Tuntutan KWSP, pemuda bertelagah. Penasihat PM, tersepit jawatan. Itu keadaannya sebab naik Ketua Pergerakan Pemuda jadi penasihat Perdana Menteri, maka dia tersepit antara jawatan dan perjuangan. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun ini agar warga kita dapat menghayati dan mengambil iktibar daripada setiap peristiwa yang berlaku. Ya saudara, kita masuk segmen gedung ilmu sedikit. Ya saudara, kerana dalam ungkapan kata pemimpin Melayu melalui buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, orang tua-tua kita dahulu sering berkata, pemimpin mesti menjaga kemurnian sikap. Kita berharap, warga bangsa kita berharap akan hadirnya pemimpin Melayu yang bijak. Kerana bila menjadi pemimpin ianya bijak, takah ada, rupun pun segak. Takah tu gawatan, ni dia segak bergaya. Takah ada, rupa pun segak. Sebarang kerja memakai otak. Orang yang bijak ni dia gunakan otak, bukan gunakan kepala lutut. Tahu duduk, mengerti tegak. Dia kalau duduk, dia tahu macam mana, bukan dia duduk meleceh begitu, duduknya tegak. Tuah ada, maruah pun nampak. Jadi kalau dia jadi pemimpin, tuahnya pun ada, maruah pun nampak. Menjadi tauladan orang yang banyak. Dijadikan pemimpin patut dan layak. Orang yang menggunakan orang yang bijak ni, dia bila dijadikan pemimpin patut dan layak. Dijadikan tua, maruahnya nampak, terserlah dia punya kehebatan aura kepimpinannya. Dijadikan induk, dahannya nampak. Dijadikan tiang, sempurna tegak. Kalau dijadikan tiang, rumah dan apa sebagainya, sempurna tegaknya. Saudara, dijadikan negeri sentosa, tidur pun nyenyak. Jadi negeri sentosa, kita rakyat ni tidur pun nyenyak. Tapi kalau pemimpin tidak bijak, berterabur sana sini, kita nak tidur pun tak lena. Itu maksud harapan pimpinan terdahulu supaya pemimpin hari ini mestilah terdiri daripada mereka yang bijak.
Bukan bijak berkata-kata tapi menggunakan akal fikiran. Saudara Mansur Wahab, saudara Zahari Mamat, Latifah Ifah, Sinar Hashim, Mutalib Maknun, Abdul Rahim Rasul. Itu juga saudara Razali. Salam itu. Pergi Langki tu makan ikan siakap 1000 ke? Hai saya. Tak mampu saya beli ikan siakap 1000. Tapi makanan di Langkawi memang sedap saya. Seafood dia. Ada beberapa kedai yang saya pergi, ketua pergerakan pemuda dia belanja saya makan, ketua bahagian pembelanja saya makan, sedap. Tapi makan di hotel Vista, Bella tu memang sedap-sedap belaka. Sebab tu saya katakan ke Langkawi jangan lupa bermalamlah, menginaplah di hotel Vista milik orang kita, Tan Sri Halim Mazmin. Baik saudara, sebelum saya beri pencerahan seperti biasa, Habib Zahia and other state, Saidi Majid, Azari Robot. Saya perlu memberi peringatan. Kerana ini dipesan oleh peguam saya. Dia kata mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Kerana pihak saya tidak akan bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun komen-komen yang anda utarakan melalui pencerahan ini. Kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen ditulis maupun atas setiap suntingan, saudara. Sebab itu saya kata saudara harus bertanggungjawab atas setiap tindakan. Tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Ingat saudara, pencerahan ini adalah pencerahan politik yang dapatan saya melalui pembacaan, pengalaman dan perbualan dengan teman-teman serta pemimpin-pemimpin. Mereka memberi pandangan dan saya cuba menyantuni agar warga kita sentiasa berinformasi. Matlamatnya itu saja, untuk warga kita sentiasa berinformasi. Jangan lupa like and share. Bila ada begitu semangatlah saya sikit saudara. Kemudian yang paling penting bila kita berbicara, kita berbincang, prinsip perbincangan kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu selesai masalah saya. Jadi kalau saudara tak bersetuju pun tak ada masalah. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah, itu keadaannya saudara. So, kalau saudara ada masalah dalam Facebook, jangan lupa pergi ke Instagram. Saya tengok Instagram tak naik pun saudara Rosli, saudara Zo, saudara Raida. Like and share lah. Keperluan saya. Tengok naik satu tanda hati, saya rasa bangga. Bila saudara like and share banyak, bertambahlah semangat saya. Walaupun teman-teman menegur, kata jangan menjerit, nanti sengit songkok saya. Apa khabar saudara Puan Rahman? Mudah-mudahan orang di Subang Jaya sihat ya. Saudara Mutalib Maknun. Canggih kursi Zri. Anak-anak hadiahkan kepada saya. Itulah keadaannya. Begitu juga saudara Mansur. Saudara, hari ini sebenarnya daripada pukul 10 pagi tadi, seharian saya bersama dengan sahabat saya, dan dia pun berikan salam pada semua teman-teman pelayar, iaitu saudara Zamil Ibrahim. Kalau saya tengok dia punya Facebook dia ataupun bicaranya memang orang garang. Bahasanya jangan fikirlah. Orang yang paling garang lah saya kata di kalangan tuber-tuber yang ada ialah saudara Zamil Ibrahim dari Kedah. Beliau bersama dengan saya adalah Ustaz Ahmad Usham bin Datuk Badarudin. Ahmad Usham ini adalah seorang penceramah ataupun dakwah bebas. Beliau merupakan anak kepada mantan mufti kerajaan negeri Kedah, iaitu Datuk Badarudin. Dan kedua-dua mereka daripada dua lapangan yang berbeza. Saudara Zamil Ibrahim latar belakangnya adalah orang keadilan. Sekarang banyak mirip untuk bersama dengan UMNO. Sementara itu saudara Ahmad Usham, beliau adalah berlatar belakangkan sebagai pimpinan muda dalam ranting ataupun PAS kawasan di salah sebuah kawasan daerah di negeri Kedah. Jadi seharian bersama mereka daripada 10 pagi sehinggalah pukul lewat asar saudara. Dan kami juga sempat bertandang ke rumah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Banyak perkara yang kami bincangkan bersama, dan saya melihat kedua-dua mereka menzahirkan kebimbangan melihat apakah akan jadi pada generasi akan datang. Kerana menurut Datuk Usham, saudara Ahmad Usham sebagai pendakwah bebas, beliau telah menjalankan aktiviti dakwah ini ataupun berceramah di surau-surau dan masjid-masjid sejak berusia 13 tahun. Dan hari ini usianya adalah 35 tahun. Dan beliau bertanya pada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, dia kata, apakah landscape politik, ekonomi negara yang akan dibekalkan pada saya? Itu saya ini adalah generasi beliau, yang hari ini beliau baru berusia 35 tahun.
Begitu juga dengan saudara Zamil Ibrahim. Beliau baru usia 45 tahun, masih lagi lingkungan muda. Jadi ertinya menurut Yang Muhammad Tengku Razali, beliau pun khawatir apakah kita akan meninggalkan suasana landscape politik yang penuh kecelaruan, ekonomi yang tidak menentu, dan paling kita khawatir nanti bila kita bangun pagi saja, kita tengok-tengok adalah pemimpinnya 2-3 orang saja berbangsa Melayu, tapi menjadi ibaratkan patung-patung di mana ada tangan-tangan di belakangnya bukan daripada ketua Melayu. Sedihlah kalau itu berlaku. Semua ini berpunca daripada perbalahan, perpecahan bangsa. Itu kekhawatiran yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, dan ini dipersetujui oleh saudara Ahmad Hisham. Dalam usia 35 tahun, beliau memberi ceramah. Beliau menyatakan memang dia amat menyedari bahawa sebagaimana ini sabda junjungan, kalau kita mau melihat generasi akan datang, lihat pemudanya. Kalau pemuda kita kurang bersemangat, kalau pemuda kita saling terjebak dalam perbalahan sama sendiri, maka generasi akan datang tentulah berbalah, tentulah berada dalam keadaan yang simpang peranang yang saya maksudkan. Begitu juga menurut saudara Zamil Ibrahim. Sebab itu beliau saban hari mengutarakan pandangan, itu pandangan pribadi beliau atas macam isu kumpulan Wan Semalam Pekerja. Kalau saya tengok, saya sendiri pun tak sanggup nak dengar. Memang dia balun habis-habisan. Tapi bagi saya harus menyantuni, kita mesti bersetuju, tak bersetuju. Tak boleh nak marah lah, sebab tangan yang mencincang, bau yang memikul. Kalau keadaan di mana pimpinan tidak menyantuni rakyat melontarkan pandangan, melontarkan kritikan, terimalah. Itulah akibatnya. Saya tak boleh nak cakap apa. Kerana menurut saudara Ahmad Hisham, dia kata dia memikirkan apakah wadah negara yang bakal diserahkan kepada warga seangkatan dengannya. Persoalan tentang budaya bangsa kita, bahasa kita macam mana. Begitu juga dengan kuasa politik ummah. Apakah berterusan masih lagi di tangan warga bangsa kita? Bagaimana dengan ekonomi negara di saat mereka berada di usia dewasa pramatang nanti? Ini kekhawatiran beliau. Kalaulah kita menyerahkan negara kepada generasi akan datang dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, apa nak jadi pada generasi kita? Tentulah mereka menjadi warga yang sempang peranang. Begitu juga bagaimana dengan penghormatan warga terhadap institusi istana. Kerana beliau pun khawatir apabila melihat banyak culipan, orang dah mula menyerang istana dan sebagainya. Sepatutnya perkara ini tak boleh berlaku. Sebab kita, istana itu adalah institusi yang perlu dan wajib dihormati. Ini termaktub bukan hanya dalam perlembagaan, ia juga terdapat dalam rukun negara. Dan begitu juga dalam soal beragama. Jangan lupa, agama Islam adalah agama resmi persekutuan. Jadi beliau sebagai pendakwah, beliau bimbang. Begitu juga dengan pandangan saudara Datuk Zamil Ibrahim. Katanya memanglah dia sekarang ini tidaklah lagi bersama dengan Gagasan Keadilan. Tetapi beliau nampak gayanya lebih mirip untuk bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Pandangan-pandangan dilontarkan oleh beliau mengkritik. Jadi katanya mengkritik itu bukan artinya membenci, tetapi itulah. Jadi saudara Capturi Desya, UMNO saja yang bercelaru. Tak apalah, saya tak kisah. Jangan kata rumah UMNO tak baik di Perdana Puteri. Katakanlah pemimpin UMNO. Saya lebih senang kalau anda menjuruskan kepada permasalahan ini kepada pimpinan, bukan kepada parti. Rumah tak salah, saudara. Rumah itu kadang-kadang ada penagih dadah, ada pencuri, ada penyamun, ada ustaz, ada imam dalam rumah itu. Tapi apakah rumah itu mau disebut sebagai rumah penyamun? Apakah di situ nak dikatakan rumah pencuri? Mereka yang duduk dalam rumah itu macam-macam perangai. Itu bolehlah saudara santuni. Dalam rumah itu adalah penyangak, dalam rumah itu adalah penganggur, dalam rumah itu adalah penagih dadah, dalam rumah itu adalah buaya, dalam rumah itu adalah pembohong, dalam rumah itu adalah penipu, dalam rumah itu adalah tokek korporat, dalam rumah itu adalah doktor, insinyur, pak imam dan sebagainya. Itu dalam rumah. Jangan tuduh rumah. Sebab itu saya tidak mahu menyentuh soal parti-parti lain. Sebab saya katakan kata-kata yang berada dalam PBM. Saya tak kata Parti Perubatan Bersatu itu parti kotak. Saya tak kata pula ini lebay ini kepiah longgak. Saya tak kata parti
PAS Parti Kepiawaian Longgar? Tidak. Ada lebay-lebay dalam PAS yang sikapnya macam Kepiawaian Longgar. Ada juga parasit-parasit yang berada dalam rumah DAP. Saya tak kata parti DAP, parti DAP parasit. Saya tak kata bahawa parti Keadilan, parti yang serba tempang. Tetapi pimpinannya ada yang tempang, ada yang bercelaru. Kerana naluri manusia ini tak sempurna. Ini dipersetujui oleh Ustaz. Dia kata, betul pandangan saya tu, dia kata. Jangan kita kata rumah. Kita boleh katakan individu. Itu bagi saya. Itu kes pencerahan yang jelas. Jadi kalau saudara tak faham, saya nak buat macam mana? Jadi menurut saudara Datuk Zamil, dia kata hari ini kebimbangan kita kerana kita melihat ini bukan hanya berlaku dalam rumah UMNO. Ini juga berlaku dalam parti PBM. Ini juga berlaku dalam parti PAS. Ini juga berlaku dalam parti Keadilan. Di mana mereka yang punya wang sudah mula membeli kuasa dan jawatan. Ini berlaku, saya jangan nafikan. Kerana tidak ada parti yang sempurna 100%. Tidak. Saya tidak menafikan bahawa dalam UMNO ada juga pemimpinnya yang membeli jawatan. Berapa malam saya dah bagi tahu. Malahan sewaktu saya di Langkawi, saya dah bercakap dengan warga di Langkawi. Kebimbangan saya, kekhawatiran saya, kalau pemimpin itu, katalah dia beli jawatan dengan bermodalkan 100 juta, 200 juta. Akhirnya dia jadi Presiden UMNO. Dia memimpin UMNO, kemudian jadi Perdana Menteri. Apakah jawatan Perdana Menteri cukup dengan nilainya 200-300 juta? Kalau dia membelanja, membeli jawatan itu, apa nak jadi pada negara? Jadi Presiden UMNO beli jawatan. Jadi adalah toke-toke di belakang itu yang akan menuntut bila mereka menjadi pemimpin. Kita tahu bahawa untuk kegiatan politik, okey, ada dana politik yang disediakan, yang boleh diterima, orang nak derma untuk dana politik, boleh. Tetapi apakah kita harus mengikut kehendak penaja-penaja di belakang? Kekhawatiran saya sebab saya melihat, dengar kabarnya ada juga 1-2 orang yang sekarang ni berusaha untuk menjadi pemimpin utama dalam UMNO. Sanggup berhabis. Apakah mereka ini warga UMNO mengizinkan orang sebegini untuk lawan jawatan presiden, sediakan dana 200 juta, 300 juta? Takkan murah itu sangat Presiden UMNO. Begitu juga kalau saudara nak lawan dalam Presiden PAS, gunakan wang 10 juta, 20 juta, 100 juta. Apakah murah sangat jawatan Presiden PAS? Apakah murah sangat jawatan Presiden Parti Keadilan? Cari duit, cari dana apa semua, pergi turun ke gelanggang, turun ke lapangan, berjumpa dengan rakyat, berjumpa dengan ahli. Nah, duit. Pastikan undi saya. Jadi apakah itu natijah ataupun cara kita berpolitik? Parti kita sepatutnya adalah mengutamakan perjuangan. Kalau Parti Keadilan, dia nakkan reformasi. Dia nakkan melakukan perubahan. Itu yang kita dapat tahu. Yang lain saya tak tahulah. Yang saya dengar, bacaan saya, perbualan saya dengan warga-warga dalam Parti Keadilan. Mereka mau melakukan reform. Mau melakukan satu perubahan dalam kepimpinan. Menentang korupsi dan sebagainya. Menentang KKN. Dan ini juga ada dalam UMNO. Tetapi ada juga pimpinan UMNO yang terjebak dalam KKN. Ada juga dalam Parti Keadilan yang terjebak dalam KKN. Ada juga dalam PAS yang terjebak dalam KKN. Tetapi okey, tak ada masalah. Kalau PAS pula mereka berjuang untuk atas kononnya membangun bersama Islam. Tapi mengikut apa ini Dato' Saudara Ahmad Usam, dia kata jangan kita jajakan nama Islam. Akhirnya kalau buat silap, orang memandang jijik pada agama kita. Ini yang dia khawatir apabila adanya pemimpin menjajakan agama. Dan ayat-ayat suci Al-Quran, kita tak boleh sebegitu. Saya saudara Mak Subhana, zaman BNS Hadi yang terbaik, saya tak kata begitu 100%, tapi memanglah terbukti selama 60 tahun. Tetapi dalam pada itu ada juga pemimpin yang korup. Ada juga pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Bukan daripada dulu, sekarang pun ada, kita dapat lihat. Saya tidak menafikan apabila mereka meletakkan kepentingan jawatan untuk mencari ghanimah politik. Jadi kerana itu sekarang ini kekhawatiran kita dalam kepimpinan arus perdana. Bila saya kata arus perdana itu tentulah melibatkan Parti UMNO. Kerana dia punya ahli yang begitu ramai. Apakah dalam arus kepimpinan perdana ini kita mau mengizinkan budaya bodek-membodek, ampu-mengampu? Ini mesti dihentikan. Sebab itu sabar malam saya memperingatkan. Kadang-kadang orang kata saya balon pada presiden. Saya bukan balon presiden. Saya mengingatkan presiden supaya memastikan agar UMNO ini terhindar daripada budaya sedemikian.
Sebab itu saya menyanjung tindakan daripada Timbalan Presiden Datuk Mak Hassan. Dia kata mari kita bersama berjuang dalam islah, melakukan perubahan dalam kepimpinan UMNO. Bagi mereka yang bergelar presiden ini kita bersihkan. Kalau ini berlaku, alhamdulillah. Tapi khawatir saya nanti puak-puak yang terjebak dalam menjadi agen-agen parasi ini, mereka akan berusaha untuk menyingkirkan presiden dan timbalan presiden. Sebab mereka tak mahu, mereka hendak. Ini terpulang pada warga UMNO untuk memikirkan apakah anda mahu bersengkokol dengan keadaan begini. Begitu juga saya melihat apa yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Nak tolak Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Ia tidak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diutarakan oleh pimpinan muda dalam DAP dan sebagainya. Saya pun agak bersimpati. Begitu juga dalam PAS sekarang ni. Tiba-tiba Nik Abdul tersingkir. Kalau kita nak menyatakan parti-parti ini, macam-macam masalah. Jadi kalau saudara menjurus kepada UMNO begitu, UMNO begini, saya kata silap. Ini saya saudara Zack Nasir, KJ itu parasik kata tu. Saya bukan menuduh, tetapi lihatlah tindakannya. Yang banyak tindak tanduknya itu merosakkan parti. Dia merasa sebagai Menteri Kesihatan dia lebih besar. Akhirnya saya bersetuju juga dengan pandangan saudara Datuk Lokman Adam. Semalam rasanya dia bercakap macam mana seolah-olah KJ ini kalau orang pergi umrah ni macam dia ada anti pula. Orang nak pergi luar negeri balik taklah kerana apa-apa ini, tidaklah dipaksa melakukan kuarantin, duduk di hotel dan sebagainya. Tapi mereka yang pergi umrah balik bermula macam saya katakan semalam, balik daripada umrah bermula 3 bulan sampailah, tak silap saya 24. Mesti melakukan kuarantin selama 10 hari. Dan tempat mereka melakukan kuarantin disediakan di hotel. Mula-mula tak diceritakan apakah kena bayar sebab Dr. Lokman mengamuk. Sebab orang kalau pergi Mekah dia dah berbelanja habis. Tapi kalau mereka balik kena kuarantin, harga hotel sampai 250 ke 350 ringgit, mana nak cari duit? Kemudian apabila Dr. Latif semalam menyatakan bahawa kerajaan akan membiayai hotel tersebut, timbul persoalan pada kita. Hotel yang mana satu? Apakah ada connection? Ini menimbulkan persepsi. Kalau dia boleh, okey, kononnya ada parenti lah, biarlah dia balik ke rumah. Biar dia melakukan kuarantin di rumah. Dan dalam pengawasan. Itu bagi saya tak katalah apa ni Khairi Jamuri ini parasit, tetapi tindak tanduk dia sejak dulu lagi. Cara bercakap menunjukkan bahawa dia seorang aja yang bijak. Apakah 3.7 juta warga UMNO tidak sehebat dia? Apakah dengan belajar di Oxford itu menandakan anda hebat? Beribu anak UMNO, anak warga UMNO yang belajar di Oxford. Ini pandangan saya, saudara. Saudara Nazri, jangan marah kat saya. Saudara Datuk Khairul Hayat, saya beri pandangan. Jadi akhirnya kita khawatir dalam perbualan saya dengan saudara Datuk Zamir dan Ahmad Husham, Ustaz Ahmad Husham. Dia bagi salam pada saudara semua. Dia sampaikanlah salam saya pada mereka semua. No? Dia kata insya-Allah. Apa salahnya menyampaikan salam untuk baik, untuk menyambung silaturahim sama insan. Dan beliau ada dia punya kalau buka YouTube Ahmad Husham, Datuk Badarudin. Tapi panaslah telinga bila dengar ceramah dia. Saya seronok. Saya suka kalau orang yang ada critical thinking. Saya berminat kalau orang yang memberi ceramah, memberi pandangan, dan mereka adalah critical thinking out of the box untuk kita berfikir. Daripada orang memodek. Oh ini bagus, ini baik. Malah saya sebut adalah antara bloggers kita ataupun teman kita yang buka live. Tak ada yang tak baik Perdana Menteri. Semua baik. Maksum sungguh Perdana Menteri kita ni. Sedangkan rakyat maki hamun. Jadi saya dengar tu banteng korang lah. Bagi saya itulah yang ingin saya beri pencerahan sama malam supaya kita berinformasi. Jangan kita mudah terpengaruh dengan mereka bercakap, ini baik, buat itu baik. Bahawa ini mantan Perdana Menteri dulu menyerahkan kuasa, bila masa dia serahkan kuasa. Jawatan Perdana Menteri itu ini adalah bila setelah dia apabila ahli parlimen UMNO tarik sokongan. Itu gambaran yang saya kena jelaskan. Tapi ada kalangan kita, saya tak sebut nama lah, tak baiklah saya tak sebut nama. Sebab itu saya kata budaya membodek. Kemudian akhir sekali budaya menakut-nakutkan rakyat. Konon-kononnya kalau bukanlah Perdana Menteri ini datang daripada bukan Datuk Ismail Sabri, orang lain yang memimpin, haru birulah negara kita ni. Saya kata macam mana? Sebab setiap manusia itu bukan bersifat maksum. Itu keadaan saudara ya. Dan akhirnya kami membuat kesimpulan
kita mau bertanya, apakah aroma demokrasi negara ini bakal dipasung? Supaya rakyat tak boleh bercakap, rakyat tak boleh mengkritik. Sedangkan berkali-kali saya mengatakan, mengkritik itu bukan artinya kita membenci. Kita mengkritik itu untuk membina. Kritikan itu membina memanglah pedas. Makan apa ini ulam, makan ikan panggang, bila ada dia mencicah sambal tu, sambal petai ke sambal apa, itulah keenakan masakan itu. Pedas-pedas, berpeluh kita, tapi sedap. Saudara, dalam politik juga mesti ada. Barulah ada asam garamnya. Tapi kalau semua manis, ya tunggu masa lah nanti. Tahu-tahu tersadai ke hospital. Baik semua Perdana Menteri. Perdana Menteri buat itu betul, semua betul. Akhirnya tergolek dok. Ini gambarannya saudara ya. Saudara, saya tak mau cakap lebih lah. Sebab saya perlu memberi laporan juga. Setakat hari ini katanya laporan saya dapat sehingga petang semalam sejumlah janganlah kacau waktu live ini. Tak payah telefon. 9.30 waktu saya berinteraksi dengan teman-teman. Saudara Iskandar Zulkarnain, Saudara Abdul Halim Majid. Dengar cerita akan ada rombakan kitchen cabinet soon. Saya tak yakin lah berlaku begitu. Ada berani ke? Dan teman-teman yang ingin menghubungi saya, sila hubungi saya selepas jam 10.30 malam. InsyaAllah saya akan santuni. Tapi waktu saya tengah live ini, jadi kadang-kadang lari daripada apa yang saya nak sampaikan. Kerana hari ini laporan yang saya dapat, jumlah mangsa banjir yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 4 negeri, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, nampaknya setiap petang ini ada sedikit penurunan. Mudah-mudahan cuaca terus terang benderang dan tidak ada hujan sebagaimana yang diramalkan oleh Jabatan Kaji Cuaca. Kerana kita tahu kalau banjir ini memanglah itu air. Air itu baik, tapi kalau dah banyak mendatangkan musibah. Cukup-cukuplah kita dah mengalami musibah yang begitu teruk. Akhirnya rakyat terkesan. Dalam keadaan begitu, hilang rumah, hilang tempat tinggal, hilang peralatan, hilang nyawa, hilang keluarga. Kita berdoalah kepada Allah SWT agar bumi kita ini sudahlah dengan bencana yang kita alami. Ya, saudara? Kerana menurut pengurusi jawatankuasa kesihatan dalam sekitar Johor, Arvidiana dan kenyataannya, dia kata 3 PPS ditutup, iaitu di Segamat, Kota Tinggi dan Batu Pahat. Alhamdulillah, kita seriau sebab Batu Pahat, Kota Tinggi, itu kalau waktu banjir tu berat tu. Baik saudara, itu laporan yang saya dapat. Nampaknya banyaklah lokasi-lokasi PPS yang telah pun ditutup. Tapi mudah-mudahan tak adalah hujan lagi. Jangan pula hujan pula menari ni. Tenanglah kita saudara. Dan saya ingin menyantuni juga tentang kenyataan daripada bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Sebab katanya Kementerian Kesihatan mengesahkan bahawa mereka ada menerima laporan sebagaimana yang saya nyatakan semalam, Persatuan Pengguna-Pengguna Islam Malaysia yang menzahirkan tuntutan mereka supaya ada penjelasan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi Kementerian Kesihatan menterinya Khairy Jamaluddin. Jangan saja sibuk dengan SOP, kena juga santuni apa berlaku pada banduan. Kerana menurut Badan Regulatif Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan mengesahkan menerima laporan mengenai 18 kes kesan adverse, iaitu susulan imunasi serius yang dilaporkan berlaku di kalangan banduan di penjara Kajang yang tular dalam video baru-baru ini. Jadi menurut pengarahnya Dr. Rosyayati Muhammad Sani, dalam satu kenyataan media, dia kata pada masa sama laporan AEFI yang diklasifikasikan sebagai serius termasuk yang membabitkan kematian. Jadi prosesnya sekarang ini dalam proses penyiasatan. Saya harap agar segeralah mereka menyiasat. Jadi banduan itu dihukum penjara tapi bukan untuk mati. Jadi kalau apabila adanya suntikan vaksin, apakah kesan vaksin itu mengakibatkan kematian? Itu yang dipersoalkan oleh Persatuan Pengguna Islam. Jangan marah mereka. Mereka bertanya, dia kena jawablah. Itu keadaannya. Dan Kementerian Kesihatan katanya sedang menyiasat. Patutnya benda ni Khairy Jamaluddin lah jawab, bukan bagi pada pengarahnya. Itu keadaan saudara. Dan paling agak menggusarkan saya saudara. Terus terang saya katakan. Tadi pun saya bertanya dengan pakar ekonomi yang Muhammad Tengku Razili Hamzah. Beliau pun agak khawatir dengan keadaan ekonomi negara. Ini kerana menurut laporan, kerajaan dilaporkan gagal untuk membayar balik sukuk kepada pelabur. Jadi pelabur-pelabur yang melangani bon-bon kerajaan yang sepatutnya matang pada 31 Disember 2021
tidak dapat dilunaskan. Jadi mereka yang melabur tempoh matangnya 31 Disember 2021, mereka mau menunaikan, tidak mampu. Kesan daripada kedudukan ekonomi difahamkan. Ini perkara itu didedahkan oleh portal berita The Malaysian Sentinel. Ya saudara, saya kena quote, bukan saya yang bercakap, ini dari bacaan sebagaimana ini didedahkan oleh portal berita The Malaysian Sentinel. Kerana difahamkan dari laporan tersebut, kerajaan cuba untuk melanjutkan tempoh matang sukuk tersebut, tetapi telah ditolak oleh para pelabur. Jadi ini adalah kali pertama berlaku kegagalan kita untuk menunaikan ataupun melaksanakan sukuk tersebut sejak krisis kewangan 1997. Kegagalan kerajaan membayar hutang dalam bentuk sukuk ini tentunya lah ia akan turut menjejaskan keyakinan para pelabur terhadap iklim ekonomi negara kita. Ia juga akan menurunkan penarafan kredit negara kita di peringkat antarabangsa. Jadi penarafan kredit yang rendah akan meningkatkan kos hutang negara ke atas kerajaan. Kerajaan Malaysia sudah sememangnya tenat saudara dengan hutang sejak krisis YMDB, kemudian lepas itu katanya PH, lepas itu datang pada Kerajaan Perikatan Nasional. Waktu menurut buku catatan tersebut, pentadbiran kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berbelanja dengan boros dan kembali menambah hutang negara ke paras yang berbahaya. Dan ini diteruskan pula dalam kerajaan hari ini. Kekhawatiran kita, apakah nanti kita tak mampu bayar hutang? Bila kita tak mampu bayar hutang, orang tak nak percaya lagi pada kita. Bila tak percaya, macam mana pelabur nak datang? Dan paling penting, yang kekhawatiran yang Muhammad Tengku Razali Hamzah adalah kedudukan kewangan kita. Akhirnya wang kita, nilai wang kita ni semakin susut di nilai pasaran antarabangsa. Bila dalam itu susut, macam mana kita nak beli makanan? Sebab kita pergantungan ekonomi kita makanan daripada negara luar. Kalau mereka meletakkan nilai kita begitu, tentulah barang-barang itu datang dengan harga yang paling mahal. Ini yang kekhawatiran kita. Sebab saya melihat juga bahawa di bursa saham juga nampak guys, terdapat 940 kaunter yang merah. Bukan sedikit saudara. Tak mampu nak cecah paras 160. Berlega begitu. Pada pukul 11 pagi, benchmark FTSE Bursa Malaysia di KLCI menurun sebanyak 25.34 poin kepada 1591.91 poin. Ini pasaran. Saya nak lebih-lebih pun, saya bukan pakar ni, tetapi nampaknya trendnya masih lagi kita dalam keadaan yang serba tidak menentu. Kalau pasaran saham itu tidak menentu, itulah penunjuk pada ekonomi negara kita. Sebab itu berhati-hati. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, hentikan dulu pemberian dos penggalak sehingga siasatan kes di penjara Kajang selesai. Memang kita minta begitu. Tapi tak tahulah, kena tanya Khalid Jamuddin. Dan saudara, berbalik-balik kepada kedudukan tuntutan rakyat. Yang saya dah kata semalam, bahawa yang kita tuntut adalah pengeluaran wang simpanan pekerja. Dalam simpanan wang simpanan pekerja, ini tidak siapa pun nyimpan, adalah di antara pekerja dalam tabungannya. Saudara bekerja, dipotong gaji saudara, katalah RM200. Majikan menambah lagi tabungan anda sebanyak 12%. Kalau 200 mungkin dah majikan memberi tambahan RM210 ataupun RM220. Artinya anda menabung dalam kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah RM400 sebulan. Itu kalau potongannya RM200. Dan tidak ada pun kerajaan memberi faedah. Tidak ada pula kerajaan memberi suntikan tambahan. Tak ada. Sebab itu tabung ini tak sepatutnya pihak pimpinan kerajaan bertegas tak bagi pengeluaran. Dia sepatut memikirkan, berbincang dengan CEO ataupun pengarah eksekutif kumpulan wang simpanan pekerja, macam mana caranya. Bukan terus-terus tak payah, tak boleh. Jadi bila kerajaan memutuskan begitu, jadi ini yang keadaannya membuatkan rakyat berterpempan, nak keluar duit sendiri, bukan nak keluar duit orang. Dan Presiden UMNO menyatakan pendiriannya dengan tegas. Jelas. Tuntutan Datuk Seri Zahid Hamidi jelas. Sebenarnya beliau mahu pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja dibenarkan. Bukan beliau saja, malah Datuk Seri Najib. Pendirian mereka disokong oleh kenyataan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang telah bermesyuarat pada 27 Ogos
bahawa kerajaan mesti akur dengan permintaan rakyat, termasuk pengeluaran sekaligus kurang-kurangnya RM10,000 daripada akaun kumpulan wang sebenar pekerja. Jadi kebimbangan semakin meningkat bahawa UMNO akan menerima padah akibat keputusan yang dibuat oleh menteri-menterinya dalam kerajaan yang tidak selaras dengan kehendak parti. Ini keadaan saya. Dan saya pula terus terang saya cakap, pada malam ini biarlah saya berterus terang dengan saudara. Saya merasakan ada sesuatu yang ingin dilontarkan oleh Datuk Seri Najib berhubung dengan kumpulan simpan kerja. Seperti ada sesuatu mesej yang tersembunyi. Sebab itu beliau tegas mahukan kumpulan wang simpan kerja bertanggungjawab memberi pengeluaran wang itu. Mungkin ada sesuatu rahsia yang kita tak tahu tapi beliau tahu. Yang mahu agar akhirnya rakyat bangun untuk membongkar apa yang berlaku dalam kumpulan wang simpan kerja. Ini bagi pandangan saya. Sebab itu saya nampak Datuk Seri Najib tak berhenti. Bersama dengan Presiden UMNO, senada, termasuklah juga dengan Ketua Pergerakan Pemuda serta beberapa orang ahli Majlis Tinggi UMNO yang tidak bergelar sebagai menteri. Bagi saya rasa ada sesuatu yang ingin dilontarkan, yang ingin disampaikan atau pernyataan bahawa hati-hati dalam kumpulan pekerja itu ada time bomb. Mesti dihuraikan satu persatu. Itu yang saya rasa sebab Datuk Seri Najib macam seolah tidak withdraw. Dia punya statement dia tidak berundur. Begitu juga Presiden UMNO juga tidak berundur. Timbalan Presiden UMNO tidak berundur. Ketua Pergerakan Pemuda tidak berundur. Ngau supaya kumpulan wang simpan pekerja ini dapat melaksanakan secara tuntas. Apakah mahu ditonjolkan bahawa kumpulan wang simpan pekerja tak cukup duit? Mungkin. Bukan betul. Mungkin saya ini kesalahan saya. Ataupun bahawa pentadbiran dalam kumpulan wang simpan pekerja itu ada berlaku kecurangan. Mungkin. Sebab itu sejajarnya seharusnya diwujudkan satu RCI, Royal Commission of Inquiry, dalam kumpulan wang simpan kerja. Kenapa begini jadinya? Tabung orang milik rakyat, rakyat tak boleh keluar. Dan pimpinan kerajaan bertegas untuk tidak membenarkan, menggunakan akta-akta yang sedia ada dan tidak mahu bertoleransi langsung berhubung dengan akta simpanan wang pekerja. Apakah ada sesuatu? Kekhawatiran saya satu saja. Mungkin pimpinan terdahulu telah pun berbelanja wang kumpulan wang simpan pekerja ini secara lavish. Mungkin. Saya tak tuduh saudara. Jadi sebab itu akhirnya wang simpanan pekerja ini tidak dapat dicairkan. Terikat dengan bond, terikat dengan skrip-skrip atau saham-saham. Apakah pelaburan itu mengakibatkan kumpulan wang simpanan pekerja mengalami dry ataupun kekeringan wang tunai? Ini yang saya rasa secara halus fikir. Kalau tidak, Datuk Seri Najib tidak akan bersungguh-sungguh. Datuk Seri Zahid Hamidi tidak akan bersungguh-sungguh. Tentulah selain banyak caranya supaya kita tuntut kerajaan. Tapi dalam keadaan begini, seandainya pimpinan kerajaan tak dapat menyediakan RM10,000 secara tuntas, ini bukan kepada mereka yang terjebak dalam bencana banjir. Yang kerajaan bagi pada banjir tak ada masalah. Kita berterima kasih sebab tu katanya bagi peruntukan sampai RM10,000, ada yang dapat RM20,000, RM50,000 sampai ke peringkat RM65,000. Saya alhamdulillah, keprihatinan Perdana Menteri kita ucap terima kasih. Cuma timbul persoalan pada saya, apakah hanya untuk kos membaiki rumah? Kerana katanya disediakan pula kontraktor. Kontraktor ni akan menilai, maka kontraktor itu akan membangunkan semula rumah. Jadi bukanlah orang yang terjebak, yang terjejas itu. Jadi apakah kualiti pembangunan atau perbaikan rumah itu satu kualiti yang baik? Persoalan saya. Begitu juga, apakah bahan-bahan yang telah musnah seperti katil, segala tilam, segala pinggan mangkuk, segala peralatan elektrik. Sebab macam yang saya katakan, ada rumah yang dinaiki air, mereka habis. Dah sampai ke bumbung. Bila air susut saja, semua barang-barang dah tak boleh nak digunakan. Artinya mereka yang punya anak, 3-4 orang, punya keluarga, tak boleh nak gunakan. Seperti mengalami satu perkahwinan yang baru. Nak menyediakan balik kenderaan lingkup. Peti ais tak boleh gunakan. Mesin basuh tak boleh nak gunakan. Dapur, uyup. Pakaian, kalash. Makanan, habis. Tak ada. Malah nak masak pun dah tak boleh.
Jadi apakah pemberian bantuan itu hanya sekadar antara yang kata semalam saya dengar yang Muhammad Perdana Menteri mengatakan 10,000, ada 50,000, ada sampai ke tahap 65,000. Kita cakap terima kasih. Dan mereka ini akan berbincang dengan kontraktor yang dilantik. Kontraktor ini juga perlu juga satu keadaan yang kita dalam keadaan orang susah ni sekarang ni saudara, kita perlu bagi saya lah, trust nobody, suspect everybody. Saya tidak mudah untuk percaya dalam keadaan-keadaan begini mereka-mereka yang seringkali mengambil kesempatan di atas kesulitan yang dialami oleh warga. Jadi ini perlu juga diperhati. Dan bagaimana tempohnya untuk menyelesaikan bantuan tersebut. Bukan dia bagi wang tu begitu, tidak. Saya pun bersetuju tak bolehlah bagi selonggok. Bagi selonggok itu rumah tak siap, mereka duduk menyewa tempat lain pula. Mungkin. Tetapi carilah satu mekanisme macam mana. Tapi itu khusus membantu untuk menyelesaikan masalah warga yang terkesan akibat banjir. Yang kita sampai itu mereka minta juga kalau boleh hendakkan pengeluaran wang bagi mereka yang berkelayakan lah. Kalau dia tak ada layak, mereka pun tak minta. Adalah sekadar mengharapkan ada bantuan daripada kerajaan 1,000, naik 1,500, dapat 2,500 katanya. Okey, tak ada masalah benda begitu. Kita berterima kasih pada kerajaan. Kita tahu juga kerajaan dalam keadaan yang sukar. Apabila saya katakan sukuk kita pun dah tak boleh nak ditunaikan, kita faham. Tetapi dalam waktu yang sama rakyat nak hidup. Sebab itu saya kata bukan masanya untuk kita this not the time lah untuk kita dah bercakap. Ini masa untuk merealisasikan setiap apa yang kita telah lafazkan. Saya berasa kali ini pimpinan negara mesti bertanggungjawab dan tidak hanya sekadar main wayang. Sebab tu saya kata tajuk bincang kita, ini bukan masa untuk nak main wayang. Kita dah gunakan begitu, orang ni pula sokong, betul lah kerajaan dah guna. Tapi berapa ramai yang dapat? Itu bab mereka yang mengalami musibah banjir. Bagaimana mereka yang terkesan akibat daripada ini COVID-19 yang dah 2 tahun. Mereka hilang pekerjaan. Mereka terkurung selama setahun lebih. Tak boleh, duit dah habis. Habis, simpanan semua dah habis. Dan datang musibah benda begini, nak pinjam berkawan. Bukan dia kata aku pun, rumahku pun dah rubuh. Nak pinjam berkawan pun tak boleh. Jadi sebab itu, bahagian daripada mereka mengharapkan agar diizinkan. Ini bagi mereka yang mempunyai simpanan yang berkelayakan. Bukan simpan 2,000 nak keluar 10,000, itu orang gila. Saya cakap terus-terang, kalau itu tuntutannya tak betul. Tetapi bagi saya dalam keadaan sekarang ni, ada sesuatu yang ingin dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib, oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, oleh Ketua Pemuda, oleh Timbalan Presiden. Apakah ada sesuatu mesej? Ini saya duduk menong, saya kata, ada tak kena ni. Sebab selalunya pimpinan kerajaan, dia dah lontar benda itu, kita harap nak tengoklah. Tak adalah, to be. Ini to be. Boleh katakan saban hari bercakap soal kumpulan wang semalam kerja dan mereka tidak berkendur. Pimpinan UMNO, walaupun ada juga pemimpin lain ni mengatakan macam DAP, mulalah menyanggah dan sebagainya, itu dia mereka punya percaturan mereka lah. Tapi UMNO tetap dengan tuntutannya. Sebab itu saya merasa hairan apabila Ketua Penerangan, sebab itu ramai orang kata kalau gini keadaannya lantik je Luqman Adam sebagai Ketua Penerangan. Bila orang ni dapat jawatan, dia lupa tugas dan tanggungjawab sebagai ahli parti. Saya selalu mengatakan kita tak boleh khianat pada parti. Jangan setelah kamu mendapat jawatan. Kerana kamu mendapat jawatan itu adalah berlandaskan kepada kamu berada pada landasan mempunyai jawatan dalam parti. Kalau kamu tak ada jawatan sebagai Ketua Penerangan, saya rasa Datuk Ismail Sabri pun tak lantik kamu sebagai penasihat ekonomi. Dan kabarnya sekarang ni sebagai pengarah ekonomi negara apa semua. Kalau hanya sekadar kamu punya kelulusan pesepah yang ada keluar daripada Harvard University, yang mempunyai kelulusan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kewangan dan sebagainya, ramai. Tapi kerana kamu adalah orang parti, kamu menjadi Ketua Penerangan, kamu diangkat oleh warga Pergerakan Pemuda UMNO sebagai naib Ketua Pemuda UMNO. Tiba-tiba bila kamu dapat jawatan itu, seolah-olah salah naik ke rumah tergajang tangga lah, ataupun kacang lupakan kulit. Sepatutnya mesti disantuni. Suara pemuda mesti berani. Takkanlah pemuda boleh dibaculkan hanya dengan jawatan. Saya amat terperanjat. Maka sejarah akan berulang apabila pemuda mulalah
Ana dengan kerana jawatan, alpa dan leka pada perjuangan. Berbeza dengan pemimpin terdahulu. So jangan lupa kita ada singa UMNO. Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar. Beliau menjadi ketua pergerakan pemuda. Apabila yang almarhum Tengku Abdul Rahman memutuskan Singapura keluar daripada gagasan Malaysia. Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar, dia berhenti sebagai tanda protes. Sebab itu beliau dianggap sebagai singa UMNO. Begitu juga dengan almarhum Datuk Harun Idris, menjadi ketua pergerakan pemuda. Walaupun jawatannya sebagai Menteri Besar Selangor, dia tak peduli. Selepas insiden berlaku, kejadian 13 Mei apa semua, untuk menyemarakkan orang Melayu kembali datang ke Kota Raya ini, Datuk Harun Idris tanpa malu, tanpa segan, tanpa takut, daripada Kajang bawa sampai ke Kelang, daripada Rawang bawa sampai ke Bangi. Semua orang Melayu nak cari perumahan, nak cari tempat tinggal apa semua, diberi kemudahan. Akhirnya mereka menjadi pemilik tanah. Dalam keadaan datang Kuala Lumpur selai sepinggang saja. Ini contoh pemimpin. Apabila pimpinan atasan marah, dia kata dia menyelesaikan lengan. Apabila Datuk Seri Zahid Hamidi melihat ada kebobrokan berlaku dalam kepimpinan negara masa itu, dia menentang. Walaupun dia akhirnya ditangkap, disimpan dalam ISA dalam kes krisis antara Presiden dan Timbalan Presiden. Jangan lupa. Tapi bila datang lapis beliau, 2-3 orang ni, saya tak nak sebut nama lah, kita melihat bagaimana pemuda dah jadi terombang ambing. Cuma kita merasa bangga melihat bahawa hadirnya orang seperti Datuk Ashraf Wajidi yang berani menyonsong dan menuntut. Ini tuntutan rakyat. Nak kata apa pun katalah. Tetapi di saat dia menuntut setiap tuntutan rakyat, tiba-tiba naik ketua pemuda dia sendiri pula, seolah menyanggah. Ini saya kata apa nak jadi pada pergerakan pemuda UMNO? Kalau pemuda UMNO dah berjempera, nak agakkan macam mana? Kalau antara Jebat dan Tuah sudah tak seia sekata, maka istana akan bercakaran. Ini kesannya nak agakkan lekiu, nak agakkan lekir, dah jadi tak menentu. Tapi kalau Jebat kata, inilah keadaannya, Tuah kata, begini keadaan. Kata Jebat, berpatah sayap, bertongkatkan paruh. Namun ku daki juga. Demi keadilan rakyat. Jadi, seluruh warga bangsa kita beri teguh menyokong. Tapi kalau Syaril yang sepatut bertindak sebagai Jebat, tiba-tiba dah dapat jawatan, apa saja kerajaan buat kesan, disokong. Okeylah, kamu melihat kamu punya rasional, kamu bolehlah kamu beri pandangan rasional. Tapi jangan lupa, suara majoriti itu mengatasi kebenaran. Dalam politik, suara majoriti. Mungkin anda punya argument, ada kebenaran. Tetapi kalau majoriti kata tak setuju lah. Itu yang beliau lupa ataupun gagal untuk menterjemah isi hati warga bangsa. Dan hari ini, masalah Kumpulan Wanita Kerja masih lagi in the limbo. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Sedangkan saya tengok banyak yang keluar dalam media sosial, akhirnya Perdana Menteri dihina sebegitu teruk. Teruk saudara. Tapi bila Perdana Menteri kata, tak apalah, katalah apa saya pun, nak kata saya pun katalah. Saya teringat apakah beliau mengulangi bagaimana era Perikatan Nasional. Bila Perdana Menteri kata, orang nak kata saya bodoh pun katalah. Akhirnya beliau ditertawakan oleh dunia. Malaysian Prime Minister said that people can say that is stupid. Jadi sekarang ni, apakah pimpinan negara hari ini mengulangi segala yang sama? Apakah mengulangi peristiwa yang sama? Sebab itu saya katakan kadang-kadang sejarah itu berulang berkali-kali. Dulu waktu zaman Perikatan Nasional, Perdana Menterinya mengatakan, orang nak kata saya bodoh apa katalah. Yang penting bagi saya rakyat. Sekarang ni yang amat bomak Perdana Menteri Ismail Sabri, nak kata apa pun katalah, saya tak ambil kisah. Yang penting saya rakyat. Apakah ini hanya sekadar retorika politik? Dan disokong pula oleh naib ketua pemuda yang berlaku selaku sebagai ketua perangai UMNO. Dan waktu yang sama sebagai penasihat Perdana Menteri. Apakah kerana jawatan maka beliau tersilau dalam kilauan? Ini yang membuatkan warga UMNO kecewa. Yang kita tak bukan apa, sebab saya dah kata, kita mahu tuntutan ini berasaskan kepada mereka yang berkelayakan. Dan ini tidak melibatkan wang kerajaan. Jadi bila wang kerajaan tidak dilibatkan, hanya tabungan rakyat, tiba-tiba tak boleh. Jadi Datuk Seri Najib berterusan mengasak Presiden UMNO, mengasak Ketua Pemuda UMNO, mengasak Timbalan Presiden UMNO, mengasak. Tentulah ada sesuatu yang tersembunyi. Itu bagi pandangan saya.
Might be I'm wrong. Boleh jadi saya silap. Tetapi saya rasa saya menong. Takkanlah begini. Pedornya Datuk Najib. Pedornya ni Presiden UMNO. Adalah gamanya. Atau mungkin beliau mau membongkar. Mungkin wang kumpulan sebarang pekerja ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Di mana Perdana Menteri kita hari ini terikat. Pun kita tak tahu. Mungkin. Saya tak tuduh saya. Jangan kata, Tok Ramai kalau tuduh. No. Saya rasa berkemungkinan. Apakah itu menimbulkan persepsi. Dalam politik, bila adanya persepsi, ini paling bahaya, saudara. Jadi sebab itu saya harapkan, dalam keadaan begini, sebab itu bila tiba-tiba saja yang Perdana Menteri melontarkan kenyataan, jangan wujudkan camp dalam UMNO. Saya pun menung, apa hal pula Perdana Menteri ini melontarkan perkataan jangan wujudkan camp? Apakah dalam UMNO ada camp? Sebagaimana yang dilontarkan oleh Khalid Jamaluddin. Masalah ada perbalahan antara Perdana Menteri dengan Presiden UMNO. Presiden UMNO tak ada nak berbalah pun dengan Perdana Menteri. Malahan keberadaan yang Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri adalah sokongan daripada UMNO. Kalau waktu hari itu dia tak sokong, ahli-ahli Parlimen UMNO tak sokong, tak adalah undi 114 ahli Parlimen. Waktu itu tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ataupun kalau ikut dari awalnya, nakkan yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Ini saya cakap terus terang. Mungkin saya akan bercerita nanti supaya rakyat faham apa yang tersembunyi di sebalik kejadian yang berlaku hari ini. Apakah besar kemungkinan ada rahsia-rahsia yang cuba nak diterjemahkan tetapi tidak secara direct. Kalau secara direct nanti orang kata you are subject to the legal action. Tapi apakah perlu kita thinking out of the box? Saya yakin ada sesuatu. Kita cuba terjemahkan. Kalau ada masa kesempatan malam esok, saya harap bertenang pada mereka yang tak dapat, bersabar, berdoa pada Allah SWT agar dilembutkan hati. Mereka yang berada di anjung kuasa itu segera memberi pertimbangan yang wajar demi untuk lestari kehidupan rakyat. Yang paling penting selalu saya katakan, usahakanlah agar rakyat tidak terus terbeban dan terhimpit dalam kehidupan yang maha sukar. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.